Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada para penonton Jom Channel, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersiaran kembali dalam siri Bicara Santai PKP, dan tetamu kita pada malam ini ialah Yang Berhormat Khalid Samad, pengarah komunikasi Parah Negara, juga merupakan ahli Parlimen Shah Alam. Tajuk kita ialah Perikatan Nasional ini sedang retak menanti belah. Itu persoalan yang akan dihuraikan oleh tetamu jemputan kita pada malam ini ialah Yang Berhormat Khalid Samad. Pada malam ini kita menggunakan aplikasi kita mulakan dalam Jom Channel ini. Jadi kita harap sepanjang bicara kita pada malam ini tidak ada masalah teknikal menggunakan aplikasi baru BeLive ini, dan semoga tempoh PKP yang ada dapat kita manfaatkan dengan bicara santai dan berbincang tentang isu-isu semasa yang melibatkan tentang politik negara kita. Dan pada malam ini kita merasa syukur, alhamdulillah, kerana bersama kita ialah Yang Berhormat Haji Khalid Samad yang pastinya mempunyai banyak maklumat-maklumat dan pandangan-pandangan untuk dikongsi bersama dengan para penonton Jom Channel FB Live pada malam ini. Ya, apa khabar Yang Berhormat Khalid Samad? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Ya. Seperti mana yang lain, semua tengah mengamalkan PKP, duduk di rumah dan tak ke mana-mana lah. Kita bincang berkenaan perikatan nasional dan juga pakej rangsangan sebanyak 25 bilion. Dan YB telah menjelaskan bagaimana YB tentang pelantikan anggota kabinet yang besar dan juga pelantikan duta-duta khas yang bertaraf menteri dan pelantikan ketua-ketua JLC di kalangan ahli-ahli parlimen ini. Bagaimana Yang Berhormat melihat situasi? Nombor satu yang tadi yang pasal pakej rangsangan tu, seperti mana yang saya sebut, pada awalnya pakej rangsangan itu banyak kekurangan, ya, dan kita telah banyak beri komen, termasuklah dengan jumlah sumbangan yang nak diberikan daripada dinaikkan, dan pihak kerajaan pun telah naikkan, dan juga begitu juga dengan soal memberikan tumpuan kepada SME ataupun pihak industri kecil dan sederhana, dan ini pun pihak kerajaan telah perbaiki dalam respons keduanya, ya. Pada asalnya tertinggal banyak lagi benda yang sebenarnya yang kita telah komen, termasuklah yang soal nak jaga rantaian bekalan makanan dan sebagainya, petani, nelayan dan sebagainya. Itu semua alhamdulillah kemudiannya telah pun diambil kira, tapi masih lagi ada masalah sebagaimana yang kita lihat dengan pasar borong Selayang yang dikenakan lockdown ataupun perintah kawalan pergerakan yang dipertingkatkan, tetapi dari segi bekalan makanan tu bila dia dah tutup tu dia tak tentukan pula hantar ke tempat lain, ya. Macam mana nak tangani, ya, pasal yang pembekal sama ada petani ke nelayan ke dan sebagainya, mereka masih nak hantar barang dia. Akhirnya bila dah pasar Selayang tu kena lockdown, sepatutnya kerajaan bila dia fikir dia lockdown dekat situ, dia kena fikirlah dia nak suruh yang makanan ni nak hantar ke mana pula supaya orang yang lain ke macam mana ke, pasal makanan tu perlu, rakyat memerlukan makanan itu, kan. Bukan saja-saja nak letak kat situ pasal orang saja datang, orang perlukan. Dan benda-benda macam inilah nampak kadang-kadang mereka tidak memikirkan secara menyeluruh, sehingga bila mengambil apa-apa tindakan
datang kesan-kesan yang negatif, lepas tu kelang kabut tak tahu macam mana nak buat, dah kena 2-3 kali barulah nak ambil tindakan, ya. So yang soal pakej rancangan, soal tindakan nak tangani PKP ni memang ada, masih malangnya masih ada kelemahan. Sambil itu seperti mana yang Jamzuri sebut, kenapa benda ni berlaku? Benda ni berlaku ialah kerana kerajaan ini adalah kerajaan tangkap muat. Ya, ini kalau tak silap saya Datuk Ibrahim Ali duk sebut dia kata ni bukan buat rumah tu, kalau kita nak kata nak buat rumah tu, kalau kita fikir nak buat rumah cantik, kita ambil cari kayu cengal lah apalah. Tapi dalam kes kerajaan PN ini, ianya merupakan kerajaan main tangkap muat dia. Siapa saja yang ada yang sanggup sokong, maka jumlah mencukupi, maka dibentukkan kerajaan. Sama ada kalau buat peruntuk perumpamaan kayu tu mungkin kayu buluh lah, kayu kayu yang dah dah kena reject lah, semua diguna pakai untuk bina rumah ni. Dan bila dah siap, kita dapati bahawa memang banyak lagi masalah dari segi perundingan, ada yang tak puas hati lalu kena lantik sebagai duta khas, bertaraf menteri, dan tak puas hati lagi maka nak kena lantik sebagai mengetuai GLC, kerana ini merupakan kerajaan yang dibentuk secara nak cukup nombor ataupun cukup jumlahnya, dan untuk nak kekalkan jumlah sokongan itu maka terpaksa diberikan sokongan jawatan. Itulah sebabnya kabinet pun ramai. Dulu kita punya kabinet 50 lebih kurang 50 lebih sikit, diorang punya sampai 70. Dulu kita punya duta khas tak adalah bertaraf menteri, itu pun dalam keadaan yang tertentu oleh kerana kita terpaksa tangani perjanjian-perjanjian kita dengan kerajaan negeri China, ya. So sekarang ni tiba-tiba letak sebagai duta, bertaraf menteri dan sebagainya, kerana nak puaskan hati. Tak cukup, maka nak lantik sebagai ketua GLC. Kesannya Jamzuri cukup besar, kerana sekarang ni kerajaan kita dah banyak kehilangan hasil. Dari segi minyak pun harga minyak dah turun, dari segi pelancong pun dah tak ada pelancongan, dari segi banyaklah pendapatan yang sebelum ini. Lalu GLC ni di antara sumber hasil yang penting bagi kerajaan. Tiba-tiba kalau kamu letak ketua-ketua GLC ni orang-orang yang tak ada kelayakan, tak ada kemampuan, main bagi sebagai ghanimah, sebagai sebagai hadiah, oleh kerana nak beli kesetiaan seseorang itu, maka akhirnya kita khawatir GLC itu pun akan lengkup, hasil yang kita harapkan daripada GLC akan terjejas, ya, dalam keadaan hasil yang lain pun dah tak ada. So implikasinya cukup serius. GLC perlu dijaga, perlu diberikan kedudukan ataupun tanggungjawab kepada orang yang layak. Kita Jamzuri mungkin ingatkan yang kita dulu dalam PAS, ayat Quran yang sering diberikan penegasan, ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, sesungguhnya Allah memerintah kamu serahkan amanah kepada orang-orang yang ahli, yang layak. Ya, tiba-tiba beri je lah pada semua ahli parlimen. Dia sama layak tak layak, lantaklah. Kerana apa? Kerana nak beli kesetiaan. Ya, malang sangatlah. Ya, tapi maknanya pada pandangan yang berhormat, pemberian jawatan ini adalah satu politik untuk membeli kesetiaan, memastikan bahawa kesinambungan ataupun kelangsungan sokongan kerajaan Perikatan Nasional yang ada ini. Apakah ini satu strategi yang sustainable daripada jangka panjang? Ya, ini memang satu perkara yang tak sustainable. Pihak UMNO semua pun kata ini semua sementara. Kita sokong sehingga PRU ke-15. Ya, bila PRU ke-15 tu kita tak tentu lagi, mungkin dalam setahun, mungkin dalam 2 tahun. Ya, dia sementara je.
kerana sokongan mereka adalah untuk nak tentukan PH jatuh. Bukan kerana dia ada satu perancangan yang dia nak lakukan dan satu manifesto yang dia nak laksana. Dia punya manifesto tak ada apa kecuali tanpa DAP, tu je. Yang lain tak ada. Dia nak kata Islam ke Melayu ke, datang kapal bawa orang Rohingya yang orang Islam pun dia halau juga. Ya, ni kalau pada zaman PH lah, benda macam ni berlaku, mestilah dia orang bantai DAP ni, anti-Islam lah, apalah, bunuh orang Islam Rohingya lah dan sebagainya. Tapi bila dia buat, dia kata tak apa, ni terpaksa dan sebagainya. Ya, ni benda-benda yang macam ni, dianya kerajaan yang tangkap muat. Kerajaan yang dibentuk oleh individu-individu kerana nak cukupkan jumlah. Itu pun tak tentu jumlah cukup ataupun tidak sebenarnya. Ya, tapi dia memang dia tak boleh walaupun seorang lagi. Kerana itu akan menjejas kedudukan Muhyiddin, dan oleh kerana itu dia sanggup beli yang YB Tiong, YB Bintulu. Mula-mula dia tawarkan timbalan menteri, kawan tu tolak. Sekarang ni jadi duta bertaraf menteri. Benda ni tak sustainable. Kerana apa? Kerana dia tidak ada satu matlamat yang menyatu padukan mereka. Ya? Dan dalam UMNO tu pun berpihak. Ada yang menulis lah, kata ada sampai 4 kumpulan dalam UMNO, yang pro Najib, yang pro Zahid, ya, yang pro Hishamuddin, yang geng Negeri Sembilan pula, KJ dengan Mat Hassan, ya. Bersatu pun pecah. Ada 4 kumpulan. Kumpulan yang sokong Mahathir masih ada dalam bersatu. Kumpulan yang sokong Muhyiddin, kumpulan yang sokong Azmin, ya, kumpulan yang sokong UMNO, yang lompat masuk oleh kerana dia bila PH dulu memerintah, maka dia orang lompat masuk. Ni pun kita tak tahu dia punya kesetiaan sebenarnya lah, ya. Kerana dia bersama dulu oleh kerana kita yang memerintah, kerana dia bersama dulu oleh kerana UMNO dia masuk bersatu. Kita kerajaan. So memang susah nak kata. Baik Wabi, kalau boleh Wabi ulas bangkitkan berkenaan dengan contohnya ialah pembunuhan almarhum Adib, begitu juga dengan sekolah warna kulit yang sebelum ini menjadi isu besar kepada pemimpin nasional, isu-isu yang melibatkan RUU 355. Yeah. Bagaimana mereka nak menangani isu-isu yang sebelum ini mereka champion dalam keadaan mereka sekarang berada dalam kerajaan? Ya. Ya, itulah dia. Kita tunggu fatwa baru lah kan. Kita tahu bagaimana dia orang ini bila dia pembangkang, dia ada fatwa yang tertentu, bila dia jadi kerajaan dia ada fatwa yang lain. Lalu saya rasa dalam kes Adib dia akan kata, oh kita serah pada polis untuk siasat, tu kita tak akan campur, itu bukan urusan kita, kerajaan tak boleh campur. Dan sedangkan dulu itu juga yang kita buat. Tapi bila dia buat, it's okay. Bila kita buat, dia pula buat bising dan sebagainya. Begitu juga dengan RUU 355, dia akan kata, oh belum lagi tiba masa, sekarang ni masalah COVID, lepas COVID ni kita kena tangani inilah, kena tangani itulah dan sebagainya. Saya jangka RUU 355 pun akan mati dengan begitu sajalah. Tak ada isu lah. Hanya sebagai isu untuk nak timbulkan kemarahan orang Islam, kononnya Islam itu terancam, ya. Ni hari ni saya jumpa ada satu posting yang mengatakan bahawa 9 daripada 10 orang Islam dah murtad. Dia kata, wah, ni oleh kerana UMNO dah tak memerintah, 9 daripada 10 orang Islam dah murtad. Astagfirullahalazim. Saja nak buat orang panik. Baik, jadi makna sekarang ni ialah kita ke mana hala tuju kerajaan Perikatan Nasional ni dalam tempoh sehingga pihak dia datang. Hala tuju dia sekarang ni ialah survival. Dan dia boleh capai itu dalam keadaan PKP. Tapi bila PKP dah tak ada, dia akan hadapi berbagai cabaran, ya. So setakat ini kita tak nampaklah dia punya perancangan hala tuju
nak bawa ke mana, kita pun tak tahu. Ya. Yang penting bagi dia, manifesto dia, DAP bukan sebahagian daripada kerajaan. Full stop. Selagi mana dia boleh capai itu, dia selesai. Itu je lah dia punya manifesto. Ya. Dan apa hala tuju dia, macam mana dia nak bangunkan negara, macam mana dia nak tangani masalah ekonomi dan sebagainya, sampai sekarang kita pun tak dengar. Tak ada apa-apa perancangan. Ya. Baik, bagaimana pula dengan Pakatan Harapan itu sendiri? Apa peranan dan fungsi Pakatan Harapan sekarang dan ke mana pula rentak politik yang akan dimainkan Pakatan Harapan pasca pembentukan kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan yang berlaku pada bulan Februari lepas. Sekarang ini kerajaan Perikatan Nasional memang kerajaan yang cukup tak stabil lah. Ya, bila-bila masa je bagi pandangan saya ianya boleh jatuh kerana jumlah dia pun paling ramai pun 114, 115. Paling ramai. Ya. Itu pun dia masuk nama Tun, masuk nama Syed Saddiq, masuk nama Mazli Malik, masuk Datuk Amiruddin, masuk Datuk Marzuki, ya, semua dia main masuk. Tu dia kata dia ada 115. Ya, yang kita tahu kita ada 107 yang insya-Allah confirm. Yang lain tu kita akan kaji. Ya. So sekarang ni bagi dia memang jumlah ni majoriti yang cukup nipis. Ya, the slimmest majority dalam sejarah Malaysia. Kita yang ada 130 lebih dulu pun PH boleh jatuh bila 30 orang lompat. Ya. So sekarang ni yang 115 ni pun bila-bila masa, kalau dia ada 115 ni pun bila-bila masa pun boleh terjejas. Dan apa yang akan berlaku ialah PAS akan menuntut, UMNO akan menuntut, pihak GPS akan menuntut, ya, semua akan menuntut, yang mana Muhyiddin akan tertekan dan ini akan menimbulkan satu keadaan yang cukup sukar ya bagi Muhyiddin sendiri kerana dia sedang berhadapan dengan rakan-rakan yang tidak sekepala, ya, yang tak ada persetujuan. Sebelum membentuk kerajaan ni, kita nak macam mana, kita nak buat apa dan sebagainya. Ya, itulah kita nampak sekarang ni UMNO pun dah mula tuntut, Sabah dia nak ini, dia nak itu, UMNO Sabah nakkan menteri, ya, dan sebagainya lah. Saya pun rasa macam GPS pun akan tuntut, PAS pun akan tuntut, ya, dan sebagainya. So ini merupakan satu keadaan yang tidak stabil. Kalau dulu dia kata PH ni tak stabil oleh kerana Anwar dengan Tun Mahathir, tapi saya rasa Perikatan Nasional ni lebih tak stabil oleh kerana bukan hanya ada dua, tetapi ada lebih ramai orang yang semuanya ingin menuntut apa yang mereka rasa mereka berhak untuk mendapatnya. Inilah saya rasa soal bagi PH. Kita kena bina kekuatan kita sekarang ni. Ya. Peranan yang dimainkan oleh PH sekarang sementara. Ya, bagi PH sekarang ni kita kena bina balik kekuatan kita. Kalau boleh kita nak bersedia untuk take over kerajaan ini kembali, tetapi sekiranya mereka dapat meneruskan dengan tempoh setahun lagi ke 2 tahun lagi ke apa, kita kena bersedia untuk menghadapi PRU ke-15, ya. Tapi pada masa yang sama, usaha untuk menentukan bahawa kita kalau boleh kita nak ambil alih kerajaan dengan secepat mungkin adalah penting, kerana kesan kerosakan yang mereka sedang lakukan sekarang ini kita kena bendung. Ya, dalam soal pelantikan JLC lah, dalam soal pemberian kontrak lah dan sebagainya. Sekarang ni kita tak tahu apa yang sedang berlaku. Duit sedang digunakan, prosedur langsung tak diikuti, ya. Oleh kerana suasana yang dikatakan COVID. So kita kena bina kekuatan kita. Kita kena faham bahawa keadaan kerajaan Perikatan Nasional ni memang lemah. Itu yang dikatakan belah menunggu retak, dan kita kena sentiasa bersedia memantau apa yang sedang berlaku
untuk kalau boleh nak ambil alih. Ya. Ya, kita pun sedang berada di penghujung sesi kita pada malam ini. Terima kasih di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Esok kita akan menyambut Ramadan. Malam esok kita akan solat tarawih. Dan inilah pertama kali barangkali dalam hidup kita menyambut Ramadan dalam keadaan PKP. Yang mana kita akan solat di rumah dan tidak ada solat tarawih di surau. Dan pihak YB sendiri, apa nasihat ataupun pandangan YB terhadap bagaimana kita nak menghayati Ramadan pada tahun ini dalam suasana PKP, orang kata new norms kepada kita dalam Ramadan ini. Silakan. Yalah, dia bila kita menyambut Ramadan sebelum ini, ianya banyak macam dalam suasana berpesta dengan melakukan berbagai amalan secara beramai-ramai, ya. Dan dalam keadaan itu mungkin dengan adanya kegiatan beramai-ramai ini, maka ianya merupakan sebagai sokongan untuk kita melakukan amalan-amalan lebih daripada biasa, ya. Oleh kerana ianya Ramadan. Maka tahun ini kita akan menghadapi Ramadan dalam suasana yang berbeza, dan di sini kita kena bergantung kepada kekuatan diri kita yang sebenar, ya. Bukan, iaitu kita bukan buat oleh kerana ramai buat dan kita bersama, ya, dengan suasana yang seronok, meriah dan sebagainya, maka tiba-tiba kalau biasanya kita susah mengaji, baca Quran dan sebagainya, tapi bila kita pergi ke surau, ramai orang tengah mengaji, baca Quran, maka kita pun buatlah tadarus Quran bersama dan sebagainya, maka ianya memudahkan semayang tarawih, ya, dan sebagainya, qiyamul lail dan sebagainya. Oleh kerana ramai yang melakukan, maka kita pun dapat dorongan untuk melakukannya bersama. Tapi tahun ini kita kena buat seorang diri ataupun bersama dengan keluarga. Tadarusnya tak ada nak bertadarus dengan rakan-rakan, duduk dalam surau lepas solat tarawih ke, lepas bila-bila ke duduk mengaji bersama, ya. Semua kita kena buat seorang diri dengan keluarga, maka sikit sebanyak ianya merupakan ujian atas keikhlasan kita dan kejujuran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala bila kita lakukan ibadah itu, ya. Kerana kita buat bukan dengan orang lain tapi sendiri di rumah, ya. So saya melihatnya sebagai satu cabaran yang perlu kita sahut dengan sikap yang positif, dan kita cuba buat juga. Ya, walaupun sekarang ni kita tak buat dengan beramai-ramai, tak ada dorongan ataupun sokongan dan galakan daripada jiran lah, ahli karyah lah dan sebagainya. Kita buat seorang dengan isteri, dengan anak kita mengaji, ya, khatam Quran seperti biasa, ya, tarawih seperti biasa, ya, semua amalan-amalan yang biasa kita lakukan sepanjang Ramadan sekarang ni kita boleh lakukan, dan mungkin kita boleh pertingkatkan lagi kerana kita tak ada benda urusan yang menyibukkan kita, ya. Lalu kita boleh ikut jadual seperti mana yang sepatutnya, tapi kita buat tak ada orang yang pandang kecuali kita dengan keluarga dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. So saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan dengan kita mengikhlaskan, ya, segala amalan yang kita lakukan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan tujuan untuk mempertingkatkan ketakwaan kita lah, seperti mana yang kita tahu ayat Quran la'allakum tattaqun, ya. Baik, terima kasih di atas pandangan dan nasihat yang diberikan oleh Yang Berhormat Khalid Samad, dan kita telah sampai kepada penghujung kita, dan antara intipati yang telah disampaikan, mesej penting yang disampaikan oleh Yang Berhormat tadi ialah pertama, Kerajaan Perikatan Nasional ini akan berhadapan dengan masalah daripada sudut sustainability, ada daripada sudut hubungan politik, mahupun daripada sudut
barangkali mengurus keuangan hasil negara yang akan hadapan dengan cabaran yang besar. Ya. Dan juga keadaan kerajaan Perikatan Nasional ini yang dilihat seperti tidak mempunyai hala tuju yang jelas dan tidak mempunyai KPI ataupun common platform untuk sama-sama berkhidmat kepada rakyat yang disebut sebagai YB sebagai kerajaan tangkap muat. Jadi itu antara perkara yang disampaikan oleh YB, dan PH akan memainkan peranan sebagai pembangkang, dan kita kalau ikut apa yang disebut oleh YB ini masih lagi berusaha. Sekiranya ada ruang kita mengambil semula kerajaan ini mengikut suasana yang akan ada nanti, dan begitu juga dengan PH akan diperkukuhkan daripada semua sudut, dan akhirnya kami juga memberikan komen berkenaan dengan inilah pertama kali umat Islam akan menyambut Ramadan dalam suasana PKP, dan pastinya suasananya agak berbeza tapi masih ada manfaatnya di situ. Antara yang disebut oleh Yang Berhormat tadi ialah inilah masanya untuk kita melaksanakan amalan dan ibadah Ramadan ini dengan secara kita Allah dan tanpa kita berada dalam suasana yang ramai orang. Ada kebaikannya di situ supaya keikhlasan kita untuk beribadat dan sebagainya itu, dan juga tumpuan kita untuk menyempurnakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sempurna bulan Ramadan ini akan dapat lebih dipertingkatkan lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton yang telah sudi menonton bicara santai kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Khalid Samad mengisi pandangan pada malam ini, dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudi memberikan komen yang pelbagai. Saya baca juga komen-komen yang pelbagai. Tak ada banyak soalan pun, dia lebih banyak kepada masing-masing punya komen masing-masing lah. Jadi tak apa, itu sebagai kita meraihkan, dan juga terima kasih kerana sama-sama terlibat dalam majlis kita pada malam ini. Dan insya-Allah dalam suasana PKP ini kita manfaatkan teknologi yang ada. Dan kami mohon maaf tadi pada mula-mula tadi, memang ini adalah pertama kali pihak Jom Channel mengadakan bicara live menggunakan aplikasi baru dipanggil Be Live. Dan ada sedikit isu tadi, dan alhamdulillah kita dapat memperbetulkannya, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam sesi-sesi seterusnya. Dan terima kasih bersama Jom Channel, FB Live, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.